Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat pelajar tingkatan 1. Ini merupakan bab terakhir dalam silibus pelajaran kita, iaitu bab 13, Teorem Pythagoras. Di sini saya sediakan dokumen standard kandungan pembelajaran matematik tingkatan 1 yang melibatkan bab Teorem Pythagoras. Saya juga sediakan pentaksiran bilik darjah yang mengetahui tahap penguasaan murid-murid dalam bab ini. Di sini adalah objektif pembelajaran kita. Di akhir PDPC, murid boleh 9.2.1 mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi segitiga tegak. Murid juga boleh mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Murid boleh menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak, menentukan panjang sisi salah satu dalam segitiga tegak ataupun gabungan bentuk geometri, menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras, dan juga menentukan sama ada segitiga itu bersudut tegak atau tidak berdasarkan akas teorem Pythagoras. Kriteria kejayaan kita di akhir PDPC ini, maksudnya di akhir pembelajaran topik ini, murid-murid boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 sifat geometri bagi segitiga tegak, menentukan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan berkaitan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak, menulis sekurang-kurangnya 2 daripada 3 soalan berkaitan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak, menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan berkaitan menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak dan gabungan bentuk geometri, menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan berkaitan penyelesaian masalah yang melibatkan teorem Pythagoras, menjawab sekurang-kurangnya 2 daripada 3 soalan berkaitan menentukan sama ada suatu segitiga itu adalah bersudut tegak, dan juga memberi justifikasi berdasarkan akas teorem Pythagoras. Pada hari ini dalam pembelajaran topik ini, saya akan sentuh PDPC lalu yang berkaitan dengan topik ini, khususnya segitiga tegak. Saya juga akan melihat perkaitan topik ini dalam kehidupan seharian, di mana keperluan topik ini supaya ianya menjadi lebih realistik kepada kamu untuk belajar. Saya juga akan mengajar kamu apa itu hipotenus dengan menentukan sisi hipotenus. Saya juga akan menunjukkan hubungan antara setiap sisi dalam segitiga tegak, macam mana perkaitannya mengikut teorem Pythagoras. Saya akan ajar kamu mencari panjang sisi dalam segitiga tegak menggunakan rumus teorem Pythagoras. Dan saya akan ajar kamu menentukan segitiga bukan segitiga tegak ataupun akas teorem Pythagoras, sama juga dengan menggunakan teorem Pythagoras. PDPC lalu yang berkaitan dengan topik ini adalah bab 9 poligon. Kita ada belajar tentang segitiga tegak. Ini adalah segitiga tegak. Ciri-ciri dia ataupun sifat geometri yang wajib tahu. Pertama, dia mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3. Kedua, jumlah sudut pendalaman adalah 180 darjah. Maksudnya sudut sini tambah sudut ini tambah sudut ini, nilainya mesti 180 darjah. Dan juga yang paling penting dalam bab ini adalah salah satu sisi mempunyai sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah kalau dalam bab poligon saya dah ajar. Bentuk segi empat ini, segi empat kecil di dalam segitiga ini, kita kata segi empat itu adalah 90 darjah. Maksudnya sekiranya kamu berjumpa dengan segitiga yang dalamnya ada segi empat kecil ini, itu adalah segitiga tegak.
Berkaitan topik ini dalam kehidupan seharian. Apa kaitannya topik ini dalam kehidupan kita, cikgu? Okey, daripada topik ini, daripada menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh kenal pasti ketinggian sebuah bangunan. Kita juga boleh tahu ketinggian kemah ataupun berapa panjang tali yang kita perlukan supaya kemah itu stabil. Kita juga tahu berapa panjang tali yang diperlukan untuk membuat jambatan. Dari segi piramid, dekat piramid pun kita menggunakan konsep teorem Pythagoras. Dari segi membuat tangga, anak tangga di rumah pun kita memerlukan teorem Pythagoras. Selain daripada itu, dengan menggunakan teorem Pythagoras, awak boleh mengukur jarak terdekat untuk ke suatu tempat, dan awak juga melihat gambar ini, awak boleh kenal pasti tangga mana yang sesuai untuk awak ambil buku di rak atas. Kalau kita tengok tangga yang dibagi ini tak sampai pun ke atas. Apa itu hipotenus? Hipotenus adalah sisi terpanjang dalam sebuah segitiga. Khususnya segitiga tegak lah. Berada setentang dengan sudut 90 darjah. So, kita tengok sisi manakah yang dikatakan hipotenus. Pertama sekali, awak kena kenal pasti sudut 90 darjah. Ini sudut 90 darjah. Ini petak kecil ni. So, setentang dengan petak kecil ini adalah hipotenus. So, untuk A, KM adalah hipotenus. Untuk B, betul, NO adalah hipotenus. Untuk C, PQ adalah hipotenus. Untuk D, C adalah hipotenus. Untuk E, Q adalah hipotenus. Dan untuk F, TU adalah hipotenus. Saya harap awak semua boleh faham, boleh tahu macam mana kita nak mengenal hipotenus. Ataupun hipotenus adalah sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga tegak. Topik kedua. Hubungan antara segitiga dalam teorem Pythagoras. Ini adalah Sir Pythagoras. Dia yang mencipta teorem Pythagoras. Ahli matematik ini mengatakan Pythagoras boleh ditentukan melalui rearrangement, melalui susunan. Caranya kita boleh buat sendiri di rumah. Ambil 4 segitiga tegak yang sama panjang, labelkan hipotenus sebagai C, salah satu sisi sebagai A, dan salah satu sisi dia sebagai B. So, kita ada 4. Saya ulang balik ya. Kita ada 4 segitiga tegak yang sama panjang. Kita susunkan dia membentuk segi 4 sama. Kita hadapkan C menghadap C. So, kita akan dapat bentuk macam ni. So, daripada sini, kita dapat kenal pasti luas C ini, luas adalah panjang darab lebar. So, C darab C. Sebab itu, kita dapat C kuasa 2. C darab C. Saya ulang. C darab C. Awak tengok cursor saya, nak pandang saya. Kemudian saya ambil segitiga ni, ada 4 segitiga ni, saya susunkan purple dengan hijau membentuk macam ni. So, saya dapat kenal pasti juga. Sini B, sini pun B. So, luas ini adalah B kuasa 2 dan luas ini adalah A kuasa 2. Ini menunjukkan nilai C kuasa 2 ni boleh diperoleh, boleh didapati apabila awak menambah 2 luas lain, 2 luas ini. B kuasa 2 dengan A kuasa 2. Dari situlah wujudnya teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Untuk menambahkan kefahaman anda, saya menggunakan kertas petak-petak ni. Saya lukis segitiga A. A panjang dia 3 kotak, 3 kotak. So, 3 darab 3, 9 lah.
Okay, C ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. B adalah 1, 2, 3, 4 kotak. Okay. Pythagoras dah cakap nilai C kuasa 2 adalah hasil tambah nilai A kuasa 2 dan juga B kuasa 2. C kuasa 2 adalah hasil tambah A kuasa 2 dengan B kuasa 2. So, C dekat sini 5 kotak. So, 5 kuasa 2. A 3 kotak, 3 kuasa 2. B 4 kotak, 4 kuasa 2. So, 5 kuasa 2, 25. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. So, 25 sama dengan 16 tambah 9, 25. Jadi, ianya terbukti. Okay. Jika nak cari nilai C kuasa 2 ni, kita menggunakan rumus yang ini, maka nak cari nilai A, kita gerakkan saja. A ni tinggalkan di situ. B ni kita alihkan pergi ke C. Sebab tu kita dapat A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Begitu juga dengan nak cari nilai B. Okay, B negatif kita bawa pergi sini jadi positif. So, A yang positif ni bawa pergi sini jadi negatif. So, B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okay, ini adalah jalan kerja. Okay, awak akan dapat slide ini nanti. Saya akan beri pada awak. Okay. Sekarang topik ketiga, mencari panjang sisi dalam segitiga tegak. Okay, contohnya, diberi sebuah segitiga tegak. Okay, dia suruh cari panjang AC. Okay, benda pertama, tips pertama yang awak kena buat ialah awak kena tentukan hipotenus. Okay, hipotenus tu apa? Okay, hipotenus adalah garisan terpanjang yang terletak bertentangan dengan sudut 90 darjah. So, AC ini adalah hipotenus. Okay, untuk mencari hipotenus, okay, kita kena tambahkan. Kita kena menggunakan simbol tambah. Okay, so, CB kuasa 2 tambah BA kuasa 2. Lepas tu kita dapat AC kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. AC kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2, 36. Okay. AC kuasa 2. AC kuasa 2. BA kuasa 2. 8 kuasa 2 sama dengan 64. So, kita dapat AC kuasa 2. Jawapannya 100. Okay, kalau AC kuasa 2 jawapannya 100, maka AC adalah punca kuasa 2 100 dan kita akan dapat nilai 10 cm. Okey. Okey, contoh kedua. Cari panjang KL. Okey, pertama sekali kenal pasti KL. Okey, pertama sekali kenal pasti KL di sini ya. KL di sini. Okey. Kita nak kenal pasti hipotenus. Apa pun caranya, pertama sekali awak kena tahu yang mana hipotenus. So, seperti mana yang kita tahu, hipotenus adalah setentang dengan garis 90 darjah. So, hipotenus adalah 13 cm. So, kita gunakan rumus KL kuasa 2 sama dengan hipotenus tolak LM kuasa 2. So, KL kuasa 2 sama dengan KM kita tahu 13 kuasa 2 tolak LM pun kita tahu 12 kuasa 2. So, dapat 169 tolak 144, dapat jawapan dia 25. So, KL sama dengan punca kuasa 25, kita dapat 5 cm. Okay. Untuk soalan hipotenus, untuk soalan teorem Pythagoras, macam ni cara kita jawabnya. Okay. Pertama, tentukan hipotenus. Kedua, gunakan rumus. Okay. Yang ketiga, cari panjang A. Okay. Kita tengok dekat situ. Okay, garisan yang setentang dengan 90 darjah adalah 17 cm. Maksudnya dia dah bagi hipotenus dia. Bila dia dah bagi hipotenus, rumus dia confirm tolak. Okay, so 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, awak akan dapat A kuasa 2. So, 17 kuasa 2 adalah 289. 8 kuasa 2 adalah 64. So, A kuasa 2 adalah 289 tolak 64. Dapat 225. So, A sama dengan punca kuasa 2, 225. Awak akan dapat 15 cm.
Untuk yang rasa terlalu laju, boleh tengok satu persatu jalan kerja. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan kebat. Okey, dalam peperiksaan PD3, peperiksaan akhir tahun, dia takkan bagi awak semudah yang awak sangka. Okey, dia akan bagi lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang soalan-soalan macam ni. So, pertama sekali, tengok apa soalan nak. Soalan nak cari nilai AD. Nilai AD adalah AD. Tapi, tengok AD. AD kita tak tahu apa kan. So, tengok DB. Kita tahu tak DB tu apa? Tak tahu juga. Kita hanya ada AB. Tapi, kita tahu nilai BC dengan CD. So, kita bolehlah cari BD. BD tu kalau tengok dia adalah hypotenuse. So, BD kuasa 2 adalah BC kuasa 2 tambah CD kuasa 2. So, 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. So, BD adalah 225. So, BD adalah punca kuasa 2, 225. Dapatlah 15 cm. So, dekat sini kita tahu dah BD tu 15 cm. Lepas tu barulah kita boleh buat AD. AD tu pun hypotenuse. So, menggunakan formula teorem Pythagoras yang simbol dia tambah. So, 20 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 dapat 625. So, AD adalah punca kuasa 2, 625. Awak akan dapat 25 cm. Ini soalan kebat kedua. Cari nilai AD. Sama juga. Dia suruh awak cari nilai AD. Nak tahu nilai AD, awak kena tahu nilai CD dan CA. So, CA ni tak tahu, kita cari dulu. So, nak tahu AC, dia adalah BC tambah AB. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Awak akan dapat 81 tambah 144. Dapat 225. So, AC sama dengan punca kuasa 2, 225. Awak akan dapat 15 cm. So, sekarang kita dah tahu dah nilai A ke C tu 15 cm. So, dah tahu, barulah kita boleh cari AD. So, dapatlah jawapan AD dia 17 cm. Sama juga, tips dia pertama sekali, tentukan hypotenuse. Kenapa awak kena tentukan hypotenuse? Lepas awak dapat tahu mana hypotenuse, barulah awak dapat tahu rumus teorem Pythagoras yang mana satu yang awak kena guna. Adakah tambah? Adakah tolak? Okey. Akas teorem Pythagoras. Ini adalah topik terakhir. Akas teorem Pythagoras ni. Bagaimanakah menentukan akas teorem Pythagoras? Akas teorem Pythagoras menyatakan bahawa jika kuasa dua sisi terpanjang dalam suatu segitiga adalah sama dengan hasil tambah kuasa 2 bagi dua sisi yang lain, maka segitiga itu ialah segitiga bersudut tegak. Maksudnya jika C kuasa 2 ni sama dengan nilai A kuasa 2 tambah B kuasa 2, so sudut tu adalah sudut tegak. Tengok contoh satu. Ada segitiga 5 cm, 12 cm, 13 cm. Pertama sekali, tips dia, tentukan sisi terpanjang. So, sisi terpanjang ni, atau nama kata lain dia hypotenuse. Tapi kita tak boleh cakap dia hypotenuse. Sebab, dekat sini tak ada segi 490 darjah tu. So, kita hanya cakap, ambil sisi terpanjang, kuasa 2 kan dia. Lepas tu, 5 ni pun kuasa 2, tambah 12 ni pun kuasa 2. So, dapat 169. Jika sama, maksudnya segitiga ni adalah segitiga bersudut tegak. Jika kuasa dua sisi terpanjang dalam suatu segitiga adalah sama dengan hasil tambah kuasa 2 bagi dua sisi yang lain, maka segitiga itu ialah segitiga bersudut tegak. Contoh kedua. Contoh kedua. Ada satu segitiga 13, 5, 17. Pertama sekali tentukan sisi terpanjang. So 17. So letak sini 17 kuasa 2 sama dengan ini kuasa 2, 13 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So 13 kuasa 2 169, 5 kuasa 2 25. So 289 sama dengan 194. Sama ke?
tak sama. Sebab tu saya letak simbol ini. Ini menunjukkan tidak sama. Bila dia tidak sama, maksudnya segitiga ini ialah bukan segitiga tegak. Okey. So, itu saja dalam bab ni. Saya ada bagi latihan pengukuhan dalam bentuk Google Form. Okey, saya akan hantar link dalam WhatsApp kelas awak. Okey, awak boleh buat dan boleh hantar pada saya. Sebarang pertanyaan boleh WhatsApp ke nombor saya. So, tamatlah topik kita pada hari ini. Maka dengan ini tamatlah silibus kita, silibus tingkatan 1. Okey, semoga kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19. #stay at home, #kita jaga kita. Okay, terima kasih.